akhir-akhir ini penggunaan bahasa Melayu standar dalam kalangan pelajar semakin merosot. Kaedah pengajaran yang digunakan oleh para pensyarah juga tidak mampu menarik minat mereka 100% untuk lebih menghayati dan mendalami penggunaan bahasa Melayu standar dalam kehidupan seharian. Akhirnya mereka juga jarang menggunakan bahasa Melayu dalam perbualan seharian ataupun dalam penulisan, kerana mereka lebih cenderung dan memilih bahasa Inggeris kerana sudah terbiasa. Pensyarah akan menggunakan bahasa Melayu standar dalam pengajaran mereka seperti dalam urusan tugasan, sesi soal jawab, dalam soal perbincangan dan sebagainya. Kita beralih pula kepada skop kajian. Kajian ini mengambil lokasi di UBD dan melibatkan sekitar 70 orang responden daripada pelbagai fakulti seperti FEB, FAS, FOS, FIT dan sebagainya. Kami juga mengedarkan borang kaji selidik kepada responden kami sama ada secara atas talian dan memberinya secara langsung awal itu juga di hadapan mata kami untuk mereka jawab. Seterusnya kita akan beralih kepada bahagian pernyataan masalah. Yang pertama, tidak dapat dinafikan bahawa di peringkat institusi pengajian tinggi, sistem pendidikannya lebih mengutamakan dan menjurus kepada bahasa Inggeris. Hal ini telah mendominasi dan memberi pengaruh kepada para mahasiswa dan mahasiswi untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam pertuturan dan dalam penulisan mereka. Terdapat beberapa kaedah untuk mempelajari bahasa Melayu standar. Pertama, dengan mengadakan kuliah di dalam kelas, yaitu para pensyarahnya menggunakan bahasa Melayu standar dalam menyampaikan ilmu dan menyuruh ataupun menggalakkan para pelajarnya untuk menggunakan bahasa Melayu standar semasa berada di dalam kelas itu. Yang kedua, melalui pembentangan. Seperti kebiasaannya, para pensyarah akan membentangkan slide kuliahnya dalam bahasa Melayu standar. Dan pelajar juga akan membentangkan hasil kerja mereka dalam bahasa Melayu standar. Jika para pensyarah sedang membentang di hadapan para pelajarnya, pelajar hanya tahu mendengar dan menumpukan perhatian mereka sepenuhnya terhadap sesi pengajaran tersebut semasa kuliah sedang berlangsung. Dan kaedah ini bagi setengah pelajar agak membosankan kerana mereka akan merasa mengantuk kerana hanya mendengar sahaja. Yang kedua, para pensyarah perlu menerapkan unsur humor ataupun didik hibur dalam sesi pengajarannya. Hal ini untuk meningkatkan atau membangkitkan keakraban antara pensyarah dan pelajar. Dengan adanya konsep didik hibur dalam sesi pengajaran tersebut, secara tidak langsung para mahasiswa dan mahasiswi dapat membina satu hubungan yang baik dengan cara berkomunikasi dengan pensyarah tersebut. Para pensyarah juga perlu bijak dalam membeli jiwa ataupun mengambil hati para pelajarnya dengan mengadakan sesi lawatan sambil belajar. Ini untuk mencari suasana kelas yang baru ataupun angin segar dan tidak berada di dalam zon selesa, yaitu dalam kelas di UBD. Dengan adanya suasana kelas yang kondusif, secara tidak langsung akan menarik minat para pelajar untuk menimba ilmu dalam kelas. Para pensyarah juga perlu menyediakan alat kelengkapan seperti proyektor, slide yang menarik, dan pendingin hawa. Seperti yang kita maklumi, pendingin hawa yang ada di UBD seperti umpamanya hidup segan mati tak mau. Ini secara langsung dapat memberikan impak yang positif dalam suasana pembelajaran pelajar. Yang keempat, para pensyarah perlu bijak dalam memberi kata-kata motivasi, kata-kata mutiara, kata-kata semangat kepada para pelajar untuk mendorong mereka supaya lebih mencintai dan menghayati penggunaan bahasa Melayu dalam diri mereka agar bahasa Melayu itu tidak pupus dan mereka juga lebih menggunakan bahasa Melayu sana itu dalam kehidupan seharian seperti dalam perbualan ataupun maupun dalam penulisan. Sebenarnya dengan adanya bantuan ataupun dorongan daripada para pensyarah dengan memberikan kata-kata semangat ataupun kata-kata mutiara, kata-kata motivasi kepada
pelajarnya secara tidak langsung akan membangkitkan semangat para pelajar itu untuk lebih tekun untuk mempelajari bahasa Melayu secara lebih efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada bahagian seterusnya kita akan membentangkan tentang tujuan dan objektif kajian ini. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti kaedah pembelajaran yang digemari oleh penuntut-penuntut di Universiti Brunei Darussalam. Ini juga dapat membantu para pensyarah untuk menambah baik kaedah pengajaran dalam bilik kuliah dan sekaligus mengetahui akan cara untuk menambah hati pelajar dengan mengaplikasikan teknik-teknik yang mereka ajukan. Selain daripada itu, kajian ini akan dilaksanakan bertujuan untuk mengenal pasti kekurangan dan kelebihan sistem pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian untuk diaplikasikan di zaman moden ini. Bukan itu sahaja, kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti sejauh mana tahap kebolehan dan penguasaan bahasa Melayu standard mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Brunei Darussalam. Seterusnya, di dalam kajian ini terdapat 3 objektif yang dapat dikecapi. Yang pertama sekali adalah untuk mengaplikasikan kaedah atau teknik pengajaran bahasa Melayu standard yang diminati oleh pelajar di Universiti Brunei Darussalam. Yang kedua, membezakan kaedah pengajaran yang baharu dengan yang konvensional. Dan yang terakhir sekali adalah melahirkan pelajaran yang berupaya dalam menggunakan bahasa Melayu standard. Sekian. Dan salam sejahtera. Dengan tidak membuang masa, saya ingin menerangkan isi ringkasan perbincangan kami. Kami telah mendapati 3 isi penting yang sungguh menarik untuk dibincangkan. Kami telah mendapati bahawa pelajar lebih gemar menggunakan kaedah konvensional untuk mempelajari bahasa Melayu standard daripada kaedah moden. Kami mendapati bahawa pelajar berpuas hati dengan kaedah atau teknik pengajaran pensyarah modul bahasa Melayu di UBD. Akhir, adanya kekurangan penggunaan bahasa Melayu standard dalam kalangan pelajar UBD. Dalam isi perbincangan itu nanti, kami akan menerangkan lebih lanjut dengan merujuk kepada sumber-sumber lain untuk menyokong kajian kami. Kesimpulannya, kaedah atau teknik pengajaran pensyarah modul bahasa Melayu haruslah diperbaiki untuk memastikan para pelajar mampu menggunakan bahasa Melayu standard dalam penulisan dan pertuturan dengan lebih cermat, teratur dan cemerlang. Kita beralih kepada pembahagian tugas. Saya sebagai ketua kumpulan telah berjaya mengagihkan tugasan kepada ahli-ahli kumpulan saya secara adil dan saksama. Setiap kumpulan diberikan tugasan masing-masing, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Saya juga menyediakan jadual tugasan seperti yang saya paparkan di sini. Bertujuan supaya ahli kumpulan saya termasuk diri saya sendiri untuk selalu ingat akan tugasan masing-masing, kerana saya tahu setiap ahli kumpulan saya pasti ada tugasan yang lain daripada modul yang lain. Jadi dengan adanya jadual ini, mereka akan selalu ingat dan tidak membuang masa. Saya boleh katakan alhamdulillah jadual tersebut berjalan dengan lancar. Saya boleh katakan kadar peratusan progres kajian kami kira-kira dalam 80%. Kerana isi perbincangan kami sudah selesai dan kami akan meneruskan penulisan kami dengan menyelesaikan bahagian yang lain pula, iaitu penutup, rumusan dan cadangan serta abstrak kajian. Rasa itu sahaja dari kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.